Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mulakan majlis, mohon kerahmatan Allah Subhanahu wa taala membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah SWT masih lagi memberikan kepada kita peluang untuk kita terus beramal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Sebaik-baik bekalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal menuju Allah Subhanahu wa taala ialah bekalan takwa. InsyaAllah pada malam ini kita sambung lagi siri kuliah kita pada kitab Syarhus Sudur Bisyaril Hal Mauta wal Qubur, iaitu Mazarah Alam Barzah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tajuk pada malam ini ialah amal-amal yang mempercepat pelakunya masuk syurga. Amal-amal yang mempercepat pelakunya masuk syurga. Muka surat 437, insyaAllah. Abu Umamah menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi pada setiap akhir salat wajib, tidak akan ada yang mencegahnya masuk syurga hingga dia meninggal. Man qara'a ayatul kursi dubura kullu salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Amal-amal yang mempercepat pelakunya masuk syurga dikemukakan hadis yang pertama dari Abu Umamah. Man qara'a ayatul kursi, siapa yang membaca ayat kursi, dubura kullu salah, setiap kali selepas salat fardu, salatin maktubatin, selepas kali salat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah, tiada apa yang dapat mencegahnya masuk syurga, illal mauta, kecuali kemautan, kecuali maut. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibn Mardawih dan Ad-Daruqutni. Sementara Salsal Ibn Dalhamish menuturkan dengan lafaz, barang siapa yang membaca ayat kursi pada setiap selesai salat, tidak akan ada pemisah antara dirinya dengan masuk syurga kecuali kematiannya. Jika sudah meninggal
dia akan masuk syurga. Hadis ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat baginda agar tidak meninggalkan bacaan ayat kursi setiap kali selepas daripada selesai solat fardu. Malah ayat kursi ini turut diiktiraf oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu daripada ayat yang agung. Perkara ini pernah ditanya kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, "Ya Abal Munzir, wahai bapa Munzir," gelaran, iaitu gelaran kepada Ubay bin Ka'ab, "Atadri ayu ayatin min kitabillah ma'aka a'zam?" Kamu tahu tak mana-mana daripada ayat-ayat kitab Allah itu yang agung? Kamu tahu tak daripada kitab Al-Quran itu mana yang ayat-ayat yang agung? Qala qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka Ubay bin Khalaf pun membaca potongan ayat awal, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang menunjukkan nak menjawab soalan baginda Nabi, iaitu apakah ayat Al-Quran yang agung daripada kitab Al-Quran. Maka Ubay bin Ka'ab pun menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, iaitu ayatul kursi. Faqala fadaraba fi sadri wa qala wallah liyahdika al-ilmu abal munzir. Selepas Ubay bin Ka'ab membaca ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Nabi pun mengurut-ngurut dada Ubay bin Ka'ab sambil berkata, sesungguhnya engkau telah diberikan ilmu yang tinggi. Itulah tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara perkara yang boleh mempercepatkan pelakunya masuk syurga, yang boleh memberi motivasi kepada kita, janganlah kita hendaknya meninggalkan bacaan ayat kursi tiap-tiap kali selepas solat fardu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Apa yang membuatkan ayat kursi dianggap sebagai ayat yang paling agung dalam Al-Quran? Dijelaskan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, mengatakan bahawa sesungguhnya ayat kursi itu mempunyai kelebihan dari aspek struktur ayatnya yang memuji dan mengagungkan zat Allah yang maha tinggi, menyucikannya serta menyifatkannya dengan sifat yang layak bagi zat Allah. Al-Qardawi turut menjelaskan bahawa ayat kursi ini boleh dibahagikan kepada 10 bahagian. Kesemua ke-10 bahagian ini mengandungi elemen yang mengagungkan zat Allah, kata beliau. Atas kehebatan dan keagungan ayat yang mengesahkan Allah ini, maka tidak hairanlah syaitan tidak berani mendekati orang-orang yang membaca ayat kursi, khususnya sebelum tidur, seperti yang diceritakan oleh Sayyidina Abu Hurairah dalam riwayat Al-Bukhari. Malah rumah-rumah yang dibacakan dengan ayatul kursi akan digeruni oleh syaitan, seperti yang dinukilkan dalam hadis, fa innahu la yaqra'aha ahadun idza dakhala baitihi illa kharaja syaitan. Sesungguhnya seseorang yang membaca ayat kursi setiap kali masuk ke rumahnya, maka syaitan akan keluar dari rumahnya. Tafsir Ibn Kathir.
Maka berilah pesanan kepada anak-anak kita, ahli keluarga kita, agar kita tidak lekang daripada membaca ayatul kursi. Lazimi diri kita membacanya setiap kali, khususnya selepas solat sunat, solat fardu. Itu juga sebelum tidur, setiap kali masuk rumah, basahi lidah kita dengan ayat agung ini. Mudah-mudahan Allah memelihara kita daripada segala keburukan. Seterusnya, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, banyak hadis yang menyebut tentang amalan-amalan yang mengaitkan pelakunya, yang mana amalan-amalan tersebut diceritakan, dikhabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kita melakukannya akan masuk syurga. Banyak disebut dalam hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dalam kesempatan ini, mana yang sempat saya bacakan, kita akan kongsikan bersama. Antaranya yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man laqiyallah la yusyrik bihi syai'an dakhalal jannah. Antara selain daripada ayat kursi, apa lagi yang membolehkan kita masuk syurga, disebutkan dalam hadis banyak. Antaranya man laqiyallah la yusyrik bihi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang bertemu dengan Allah tanpa syirik dengan sesuatu, maka masuk syurga. Itu yang pertama disebut. Seperti mana yang biasa kita baca ayat surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah, falyamal amalan salihah, maka bersiap sedialah dengan melakukan amal-amal soleh. Dan ditekankan di situ, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, janganlah kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Seperti mana yang kita tahu bahawa syirik itu perlu kita awasi. Dalam kuliah dahulu pun kita sebut tentang bahaya syirik ni. Okey, syirik boleh dibahagikan kepada dua. Itu adalah pembahagian biasa. Satu, syirik jali, syirik secara terang-terangan, nampak, sembah berhala, sembah matahari, sembah pokok, nampak dengan jelas, syirik yang nyata. Namun kita perlu awasi juga ada syirik yang kedua, syirik yang tak nyata, syirik yang tersembunyi, namanya syirik khafi. Syirik jali terang, syirik khafi syirik yang tersembunyi. Yang ini kadang-kadang kita ada dalam diri kita tanpa kita sedari. Sebab itu kita kena banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara yang dikatakan syirik khafi, syirik yang tersembunyi, itu ialah perbuatan riya. Buat suatu amalan kerana hendak menunjuk. Itu riya, bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini antara yang merosakkan amal-amal kita yang tanpa kita sedari, iaitu kita melakukan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik khafi ini adalah berpunca daripada masalah hati seseorang. Masalah hati seseorang. Melakukan ibadah, yang pertama riya, kerana hendak menunjuk-nunjuk. Yang kedua, ujub. Ujub ni ialah kagum dengan diri sendiri, kagum dengan diri sendiri. Yang ketiga, takbur. Takbur ni ialah membangga-bangga diri. Ini tiga perkara ni yang perlu kita awasi dalam diri kita. Kita sebut kita tak sembah berhala, kita sebut kita tak sembah pokok, iaitu syirik yang jali. Namun dalam waktu yang sama, kita kena awasi syirik yang kedua, syirik yang boleh merosakkan amal kita, iaitu syirik khafi, iaitu ialah riya, ujub dan takabbur. Namun di sana ada amaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga amaran daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga, man kana fi qalbihi, siapa-siapa yang ada di hatinya mithqalu dzarratin min kibri, walaupun sebesar zarah daripada penyakit takabbur. Takbur ni bangga-bangga diri ni kan, mungkin kerana jawatan, mungkin kerana kedudukan, mungkin kerana harta, mungkin kerana anak,
Macam-macam perkara yang boleh membawa kita ni membangga-bangga diri. Di situ ada amaran Nabi, tak akan masuk syurga orang yang di hatinya ada walaupun sebesar zarah penyakit apa? Penyakit takbur. Itu yang pertama, iaitu masuk syurga oleh kerana dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua yang saya sebut di sini ialah man amana bi rasulihi wa aqamas salah wa shama ramadan kana haqqan 'ala Allah an yadkhilahu al-jannah. Rawahu Bukhari. Siapa yang beriman pada Allah, kepada Rasul, menunaikan salat, berpuasa pada bulan Ramadan, maka dia berhak memasuki syurga. Sekarang ni kita membicarakan tentang amal-amal yang boleh membawa kita ke syurga, yang disebutkan secara khusus dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, man bana masjidan yabtaghi wajhillah. Siapa yang membina masjid Allah semata-mata kerana ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, banallahu lahu, maka Allah akan bina bagi dia misluhu fil jannah, maka Allah akan bina baginya masjid di dalam syurga. Ini antara, kalau kita dengar siapa-siapa tempat-tempat yang ingin membina masjid, maka jangan kita lepaskan peluang untuk kita sama-sama menginfak, menanam saham kita untuk kita membina rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Okey. Doakanlah semoga-moga kita juga satu hari nanti di tempat kita ini terbina masjid. Sama ada kita bina masjid yang baru ataupun kita naik taraf surau yang sedia ada ini untuk kita jadikan masjid. InsyaAllah. Apa yang telah kita berikan, walaupun tak dibina lagi masjid, di situ telah dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa kita mengikhlaskan hati kita kerana Allah SWT. Mudah-mudahan niat kita itu, infak kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat disebutkan dalam hadis lain, antaranya ialah perkara-perkara amal-amal yang boleh membawa kita ke syurga. Secara khusus disebut dalam hadis, man shalla al-bardain dakhala al-jannah. Siapa yang solat al-bardain dakhala al-jannah, dia akan masuk syurga. Orang bertanya, apakah solat bardai ni? Kata ulama, ialah solat bardai ni ialah solat dua waktu yang sejuk. Dua waktu yang sejuk. Maka ulama membahaskan, mengatakan dua waktu yang sejuk itu ialah satu sebelum terbitnya matahari, iaitu solat sunat subuh. Kemudian yang keduanya ialah waktu sejuk itu bila solat sunat, yang dikatakan solat fajar. Yang pertama solat fajar ataupun solat subuh. Solat yang kedua ialah sebelum terbenam matahari, iaitu solat asar. Yang itu dikatakan solat bardain, iaitu dua solat yang dilakukan pada waktu sejuk, iaitu solat subuh dan juga solat asar. Disebutkan secara khusus oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sallar bardain dakhala al-jannah. Siapa yang solat al-bardain, dua waktu sejuk ini, akan masuk syurga. Yang seterusnya yang kelima, man ghada ilal masjid wa raha a'addallahu lahu nuzulah. Siapa yang berulang alik ke masjid, pergi ke masjid kemudian balik, pergi ke masjid lepas tu ulang balik, ulang alik ke masjid, Allah a'addallahu lahu nuzulah. Allah akan sediakan baginya nuzul minal jannah. Nuzul minal jannah. Apa maksud nuzul minal jannah ni? Kata ulama, nuzul minal jannah ialah dia akan disediakan satu tempat di syurga. Bukan hanya satu tempat di syurga, bahkan diraikan, diadakan sambutan untuk mengalu-alukan kehadiran orang yang sentiasa berulang alik ke syurga. Bayangkan maghrib kita datang, okey, disediakan satu nuzul. Nanti isyak kita datang, disediakan satu nuzul. Subuh besok azam lagi nak datang, disediakan satu nuzul. Allah SWT terangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keistimewaan orang yang berulang alik dari masjid ke rumah, masjid ke rumah. Allah sediakan baginya nuzul. Nuzul apa? Iaitu satu tempat di dalam syurga siap dengan sambutan untuk menyambut kehadiran ahli syurga.
Seterusnya yang keenam, man yaqmanu lima baina lahyai wa ma baina rijlai adman lahu al-jannah. Maksudnya apa? Iaitu barang siapa yang menjaga mulut, menjaga lidah dan juga kemaluannya, pasti dapat masuk syurga. Pasti akan dapat masuk syurga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini perkara yang penting. Biasa sukar untuk kita jaga mulut kita ni. Kadang-kadang kita cakap apa sahaja yang terlintas di kepala kita tanpa kita memikirkan perkara tersebut, adakah perkara yang baik ataupun perkara yang tidak baik. Kadang-kadang bila kita dah terlepas cakap, kita pun menyesal kemudian. Ini Nabi sebutkan secara khusus orang yang menjaga mulut, begitu ulama Islam menjaga kemaluan, hanya untuk isteri ataupun pasangan yang sah, maka Allah SWT berikan kepada dia jaminan untuk memasuki syurga. Kita masih lagi menyebut tentang hadis-hadis yang tentang keistimewaan amal-amal yang boleh membawa kita ke syurga, selain daripada yang disebut dalam kitab, iaitu membaca ayat kursi setiap kali selepas salat fardu 5 waktu sehari semalam. Seterusnya, man salla isnatai asyarah raka'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihin baitun fil jannah. Barang siapa yang menunaikan salat sunat 12 rakaat malam dan siang, pasti akan dia masuk syurga. Pasti dia akan masuk syurga. Apa yang disebutkan 12 rakaat oleh Nabi SAW dalam hadis? Tentulah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, dan 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat kesemuanya kan. Okey, man shalla isnata asyara raka'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihin baitun fil jannah. Siapa yang menunaikan 12 rakaat salat sunat ini, maka Allah akan bina baginya rumah di syurga. Seterusnya yang ke-8 disebut secara khusus dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis Muslim. Barang siapa yang berjalan dengan tujuan untuk menuntut ilmu Allah, Allah akan mudahkan baginya laluan ke syurga. Seperti mana yang tuan-tuan yang kita semua alamilah setiap kali kita istiqamah untuk menuntut ilmu, mencari melepaskan kita punya keinginan, keseronokan, duduk sebentar dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, mencari ilmu, mendengar, menadah telinga. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan kepada kita jalan antara jalan-jalan yang boleh membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dengar, kita pun dapat ilmu. Bila dapat ilmu, meningkat iman kita. Bila meningkat iman kita, bertambah takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya yang ke-9 disebut secara khusus tentang amal-amal yang boleh membawa ke syurga. Man qala mithlu ma yaqul muadzin min qalbihi dakhala jannah. Siapa yang menjawab azan dengan sempurna, pasti akan masuk syurga. Itulah kadang-kadang saya pun marah juga pada murid-murid ni. Waktu nak azan itulah, waktu itulah dia nak bercakap. Samalah anak-anak kita pun begitu juga. Kadang-kadang kita sendiri pun begitu juga. Tak boleh nak diam sebentar untuk kita menjawab seperti mana yang dilaungkan oleh muazzin. Okey, disebut oleh Nabi, man qala mithlu ma yaqulul muazzin. Siapa yang menyebut, siapa yang menjawab seperti mana yang dilaungkan oleh muazzin, min qalbihi dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Maka kita hormatilah seruan azan. Mudah-mudahan menjadi asbab kita masuk ke dalam syurga. Yang ke-10 disebutkan lagi, ma min ahadin yatawadda fayuhsinul wudu wa yusalli rak'atain yuqbilu biqalbihi wa wajhihi alaihima illa wajabat lahul jannah. Hadis Abu Daud. Siapa yang berwuduk dengan sempurna dan menunaikan salat sunat wuduk 2 rakaat, pasti akan masuk syurga. Itu masyhur satu kisah, yang mana Nabi bertanya kepada Bilal kan,
Ya Bilal, wahai Bilal, hadatsani bi arja amalin amiltahu fil Islam. Amalan apakah yang istimewa yang kamu lakukan wahai Bilal? Fa inni sami'tu dana na'laik baina badai fil jannah. Aku dengar tapak kaki kamu di syurga. Cuba cerita Bilal, apakah amalan istimewa kamu ni sehingga kata Nabi dia mendengar tapak kaki Bilal di dalam syurga. Rupanya keistimewaannya dia berwuduk dan dia mengelokkan wuduknya dan dia diikuti dengan 2 rakaat solat sunat wuduk. Sebut senang ni nak buat susah. Sebut senang, nak buat susah. Tak start lagi pun ada. Tak cakap ke orang lain lah. Kadang-kadang kita sendiri pun ambil wuduk terus saja. Solat sunat yang dikatakan solat sunat wuduk susah nak diamalkan, InsyaAllah. Jadi walaupun tak diamalkan, tapi sampaikanlah. Mudah-mudahan jadi asbab juga. Ada di antara kalangan kita ni yang boleh mengamalkan, insyaAllah. Terusnya yang ke-11, man qala raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wajabat lahu jannah. Siapa-siapa yang meredai Allah sebagai Tuhan, raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Tuhan, wa bil islami dina, dan menyebut Islam itu adalah agama, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, Nabi Muhammad itu adalah nabi dan rasul, wajabat lahul jannah, maka wajib ke atasnya syurga. Termasuk diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam wirid-wirid al-ma'thurat, merupakan wirid ataupun amalan baginda Nabi, zikir-zikir Nabi yang makan pagi dan petang. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Siapa yang berkata begitu, wajabat lahul jannah, maka wajiblah ke atasnya jannah, syurga. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ke-12, antara amalan lain yang boleh membawa ke syurga yang disebut oleh khusus dalam hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Ini dah sebut dah pada kuliah yang dahulu. Siapa yang akhir perkataan dia, akhir kalam dia sebelum cabut nyawa, berpisahnya nyawa daripada jasadnya, akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir perkataannya menyebut la ilaha illallah, maka dakhala jannah, akan masuk syurga. Yang ke-13, man qala subhanallahil azim wa bihamdih ghurisat lahu nahlatun fil jannah. Sesiapa yang membaca doa di atas, dia akan ditanam baginya sebatang pohon tamar. Subhanallahil azim, subhanallahil azim. Setiap kali kita baca, setiap kali itulah kita seolah-olah menanam satu batang pokok kurma di dalam syurga. Baca lagi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, sebatang lagi pokok, seolah-olah kita telah tanam milik kita di dalam syurga. Sebab itulah disebut ahli-ahli syurga ni, ahli-ahli syurga sendiri akan menyesal. Laisa yatahassar ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihi lam yadhkurullah fiha. Ahli syurga sendiri pun akan menyesal bila mana ada hari-hari semasa di dunia dahulu mereka tidak isi masa itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting zikir dalam kehidupan kita. Sebab disebut dalam hadis Bukhari, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyil wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan berzikir dan perumpamaan orang yang tidak berzikir, tentulah ada perbezaan. Apa dia perbezaan dia? Ialah seperti orang yang hidup dengan yang mati. Orang yang berzikir diumpamakan sebagai orang yang hidup. Orang yang tidak berzikir diumpamakan sebagai orang yang telah mati. Hadis Bukhari 6407. InsyaAllah azan.
InsyaAllah yang terakhir yang saya sebut pada malam ini disebut dalam hadis tentang amal-amal yang keistimewaannya membawa kita ke syurga. Disebut secara khusus dalam hadis, antaranya ialah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Barang siapa yang berdoa dengan doa di atas ataupun biasa kita kenali sebagai penghulu istighfar, penghulu istighfar, pada siang hari lalu dia meninggal di malam hari, maka masuk syurga serta menjadi ahli syurga, dan begitulah sebaliknya. Waktu pagi kita baca sekali, sebelum tidur pun kita baca sekali. Mudah-mudahan kita dah membaca ayat Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alaina wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Penghulu sekali istighfar. Di mana kita baca, mudah-mudahan Allah SWT dengan penuh kita merafaskan dengan penuh keyakinan pada Allah SWT, mati kita maka disebutkan akan masuk ke dalam syurga. Ini keistimewaan Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar. Walaupun panjang sedikit, kita ambillah masa, masa berlalu, umur kita pun semakin meningkat. Andai kata penghulu istighfar ini masih lagi kita tak dapat nak menghafal, masih lagi tak dapat nak amalkan, merupakan satu kerugian kepada diri kita sendiri. Baik jugalah kalau kita ambil masa sebelum tidur, kita cari, buka phone, kita search mana penghulu istighfar, cuba kita hafal, kita amalkan dalam kehidupan kita setiap hari, siang dan malam. Mudah-mudahan bila diambil ajal kita, nyawa kita oleh Allah SWT, maka disebutkan dalam hadis ini, maka kita berpeluanglah untuk masuki syurga Allah SWT. Yang nak tidur, baca. Kita pun tak tahu bila kita tidur sama ada besok kita bangun ke ataupun tidak, ataupun kita tak bangun terus. Bila kita dah membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita ambil masa untuk mengamalkan, untuk kita menghafal penghulu istighfar itu supaya boleh kita sebut di lidah kita sendiri. Hadirkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sedikit yang dapat kita sentuh pada malam ini. Dalam kitab cuma sebut satu sahaja amal-amal yang boleh mempercepat pelakunya masuk ke syurga, iaitu man qara'a ayatul kursi, siapa yang membaca ayat kursi dubura kullu salatin maktubah, setiap kali. Kullu tu setiap, bukan kadang-kadang, setiap kali solat yang wajib, solat 5 waktu, lam yamna'hu, tidak akan menegahnya min dukhulil jannah, tidak akan menegahnya daripada masuk syurga illal maut, kecuali kematian. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya tidak meninggalkan bacaan ayat kursi setiap kali salat fardu 5 waktu sehari semalam, insya-Allah. Mohon kepada Allah SWT keampunan dan kemaafan kepada tuan-tuan sekiranya ada kesilapan yang wujud. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.